isu ni bagi saya uh, memang masalah. Memang Memang masalah. masalah. Tapi bergantung kepada kematangan. Ini kita bincang ni walaupun dari sudut politik. Perlu kita sentuh sebab apabila isu-isu politik tu berlaku, maka kemudian persoalan perlembagaan dan perundangan berbangkit. Betul. Jadi perkara ini perlu difahami rakyat. Apakah yang mungkin berlaku? Semata-mata sebab Zuraida keluar Parti Bersatu tak bermakna hilang majoriti. Itu kita dah Betul. sentuh. Tetapi ada perkara yang boleh berlaku disebabkan jawatan menteri tersebut yang boleh menyebabkan serangan kepada majoriti Ismail Sabri. Dan itu perlu ditangani oleh Ismail Sabri dengan matang dan bijaksana. Ya, bahasa Inggerisnya matured and with full of wisdom. Tapi sama ada dia matured in politics atau dia ada wisdom, cuma Ismail Sabri boleh tunjukkan nanti kelak. Jadi, kepada anda semua, saya faham dengan WhatsApp yang kami terima, Messenger yang kami terima, betul. Saya bersetuju sangat-sangat bahawa kerajaan keluarga Malaysia ini pun belum tentu selamat kerana ada 3 pihak yang menekan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Seperti mana kata Tuan Haji, di pihak Zuraidah, dia ada 3 ahli parlimen. Kalau dia pun tarik sokongan, majoriti Datuk Ismail Sabri 114 hanya tinggal 110. Tolak lagi Tengku Razali yang sudah pun berada di tempat duduk pembangkang, tinggal 110. Jikalau 3 ahli parlimen ini menyokong sekalipun Datuk Seri Ismail Sabri, kena ingat pula bersatu pula yang ada 30, tak silap saya 30 lebih ahli parlimen itu pula pun mampu mengkucar kacir menjahanamkan kerajaan keluarga Malaysia ini. Yang paling penting, parti yang kuat melalak nak bubar parlimen, parti Tok Mae sendiri, iaitu UMNO. Bagai mengantuk di surung bantai. Depa nak bubar. Adakah ini peluang mereka, Haji? Ya, dari satu sudut dari sudut analisa objektifnya, saya rasa yang paling seronok ataupun happy dalam keadaan selepas peletakan jawatan Zuraida ni adalah kleptokrat dalam UMNO yang seringkali bising untuk adakan pembubaran parlimen. Dan kalau dilakukan kerana permintaan mereka, maka mereka nak jawab kepada rakyat bahawa disebabkan awak tekan, rakyat terpaksa buat PRU. Jadi rakyat mungkin marah kepada mereka. Tapi dengan adanya isu Zuraida Kamaluddin dan perbalahan antara Bersatu dan PBM ni, maka mereka pun boleh menjawab kepada rakyat, kalau Ismail Sabri bubar bukan sebab kami, sebab Zuraida, sebab Muhyiddin. Jangan salahkan kami. Nampak tak? Mileage politik. Mileage politik. Ini politik Malaysia ni politik penipuan. Politik ketidakkeikhlasan. Ya, dan mereka mengatakan itu adalah politik. Itu bukan politik. Politik adalah perkhidmatan tanpa kepentingan peribadi. Tak apa kita bincang itu di forum lain. Jadi balik kepada persoalan dia, yang paling untung dalam keadaan masalah ini yang perlu ditangani Ismail Sabri, tapi yang akan paling untung jika Ismail Sabri tidak menangani dengan bijak dan matang adalah UMNO. Puak kleptokrat. Yes. Jadi itulah, apa saja kita bercakap tentang politik, ia pasti berkait rapat dengan isu perundangan, isu perlembagaan. Dan seperti mana soalan yang diutarakan tadi oleh saudara Amri, okey, nak bagi settle benda ini hanyalah satu jalan. Ya. Magaran. Selagi perkara itu tidak berlaku, ada lagi tak di mana bawa-bawa di dalam perlembagaan itu yang mampu menghalang puak-puak seperti mana Tuan Haji cakap tadi, ahli-ahli politik, kebanyakan ahli-ahli parlimen kita tidak ada sifat kenegaraan, sifat untuk negara dan rakyat. Ada lagi tak di dalam perlembagaan, peruntukan perlembagaan? Dalam perlembagaan, pilihan raya wajib diadakan setiap 5 tahun sekali. Tidak ada cara lain melainkan apabila darurat diisytiharkan, dan dalam darurat melalui ordinannya Agung mengisytiharkan tidak akan diadakan pilihan raya disebabkan darurat. Itu sahaja caranya. Jadi kalau awak nak jalankan PRU juga, maka parlimen dibubarkan dan PRU diadakan. Dalam keadaan sekarang yang penuh dengan cacar marba, kepalsuan,
penipuan sementara ekonomi semakin runcing, mata wang semakin jatuh, rakyat semakin tiada ayam dan telur untuk makan. Tapi saya tidak ingin berbincang secara politik dengan mendalam, cuma menjawab soalan. Ya, satu-satunya cara jika nak elakkan kemusykilan politik berleluasa dengan tidak stabil, dengan tidak ada kestabilan jika pun PRU diadakan, satu-satunya cara adalah darurat politik, lumpuhkan politik dan magiran.